Salam sejahtera, nama saya Tracy Ana Josephat Matari. Saya mewakili kumpulan kami ingin membentangkan khusus SCCAJ 2043 Komunikasi Antara Budaya dengan memilih topik iaitu cabaran komunikasi antara anggota polis dan pendatang tanpa izin parti khususnya di sekitar bandar Kota Kinabalu. Dan analisis ini berdasarkan satu teori iaitu dimensi jarak kuasa. Pengenalan, Kota Kinabalu adalah sebagai ibu negeri Sabah dan menjadi tumpuan utama kemasukan parti iaitu pendatang tanpa izin dari Filipina dan Indonesia disebabkan faktor geografi yang strategik dan hubungan sejarah. Kehadiran parti mencetuskan cabaran besar kepada PDRM khususnya dari segi keselamatan dan penguatkuasaan undang-undang. Anggota polis perlu berinteraksi dengan individu daripada latar budaya berbeza, yang berbeza daripada segi bahasa, gaya komunikasi dan persepsi terhadap kuasa. Jurang ini seringkali menyukarkan komunikasi dengan berkesan. Oleh itu, kajian ini meneliti cabaran komunikasi antara polis dengan parti di sekitar Kota Kinabalu dengan menggunakan dimensi jarak kuasa hot state untuk memahami bagaimana persepsi terhadap kuasa mempengaruhi interaksi dan dalam konteks penguatkuasaan. Teori dimensi jarak kuasa hot state. Dimensi jarak kuasa adalah satu komponen dalam teori budaya hot state yang merujuk kepada tahap penerimaan masyarakat terhadap ketidaksamarataan kuasa. Dan dalam budaya yang berjarak kuasa tinggi, masyarakat lebih cenderung menerima hierarki tanpa persoalan. Di sebaliknya, dalam budaya jarak kuasa rendah, masyarakat lebih terbuka untuk berbincang dan mencabar otoriti jika perlu. Dan di Malaysia khususnya mencatatkan skor yang tinggi dalam dimensi jarak kuasa, mencerminkan penerimaan masyarakat terhadap struktur sosial yang bersifat hierarki. Agensi seperti PDRM turut beroperasi dalam struktur kuasa yang ketat dan jelas. Sementara itu, parti dari Filipina dan Indonesia juga datang daripada budaya yang menghormati autoriti dan menjunjung struktur kuasa. Apabila kedua-dua pihak yang memiliki latar budaya berjarak kuasa tinggi berinteraksi, komunikasi cenderung menjadi sehala. Dan pendatang tanpa izin lahirnya takut untuk bertanya, hanya menurut arahan dan kurang memahami maksud sebenar komunikasi, dan keadaan ini menjadikan komunikasi bersifat formal, terbatas dan mudah terdedah kepada salah faham. Hai, salam sejahtera. Nama saya Angelina binti Arifin. Matrix number saya adalah 283390. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkasnya tentang pengaruh dimensi jarak kuasa terhadap komunikasi lisan dan bukan lisan. Dalam hubungan kerja antara polis dengan parti di Kota Kinabalu, seperti yang kita telah ketahui bahawa dimensi jarak kuasa memainkan peran penting dalam membentuk cara mereka berkomunikasi. Contohnya, kedua-dua pihak berasal daripada budaya yang mengutamakan struktur sosial yang hierarkikal, di mana pihak berkuasa iaitu polis dijangka memberi arahan, manakala pihak bawahan seperti parti dijangka patuh tanpa soal. Contohnya, keadaan ini memberi kesan kepada komunikasi lisan dan bukan lisan, iaitu di mana maklumat mungkin tidak difahami sepenuhnya oleh parti, tetapi mereka tetap tidak akan bertanya semula kerana rasa hormat atau takut, lalu menyukarkan komunikasi dua hala yang berkesan. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkasnya tentang
komunikasi lisan, seperti yang kita telah ketahui bahawa komunikasi lisan antara polis dan parti sering terjejas akibat jurang kuasa yang besar dan halangan bahasa. Contohnya, polis sebagai pihak berkuasa memberi arahan secara langsung, manakala parti yang berada di kedudukan kuasa rendah biasanya hanya menurut tanpa persoalan kerana tidak memahami bahasa yang telah dituturkan. Walaupun tidak faham sepenuhnya, ianya lagi diburukkan dengan perbezaan bahasa, di mana ramai parti tidak fasih berbahasa Malaysia dan akibatnya berlaku risiko salah faham dan ketidakpatuhan. Sekaligus rasa takut atau hormat terhadap autoriti turut menghalang parti daripada bertanya semula dan sekaligus menyekat komunikasi dua hala yang berkesan. Terima kasih. Komunikasi bukan lisan. Dalam budaya berjarak kuasa tinggi seperti Malaysia, komunikasi bukan lisan memainkan peranan besar. Parti yang takut atau tertekan cenderung menggunakan bahasa tubuh yang pasif, seperti tunduk, elak pandangan mata, atau berdiam diri. Walaupun bagi mereka ini tanda hormat, pihak polis boleh mentafsirkan ini sebagai sesuatu yang mencurigakan atau tidak bekerja sama. Dalam masa yang sama, polis boleh menggunakan gaya tegas seperti nada suara yang tinggi atau isyarat dominan yang memungkinkan menakut-nakutkan parti. Maka di sini berlakunya salah paham antara kedua-dua pihak. Persepsi parti terhadap komunikasi polis. Parti sering datang dari latar belakang yang trauma atau takut kepada pihak berkuasa, maka mereka cenderung untuk menunjukkan bahasa tubuh yang tertutup. Isyarat ini seperti mengelak mata atau menjauh secara fizikal disalah tafsir oleh anggota polis sebagai sikap enggan bekerjasama. Sebenarnya ia berpunca daripada jurang kuasa dan ketidakseimbangan dalam hubungan komunikasi. Komunikasi bukan lisan polis. Dari sudut polis pula, mereka dilatih untuk mengamalkan gaya komunikasi yang berautoriti, contohnya suara yang tegas, postur badan yang tegak dengan arahan yang jelas. Tujuannya adalah untuk menunjukkan profesionalisme. Namun begitu, jika tidak disesuaikan dengan situasi dan latar budaya parti, pendekatan ini boleh dianggap kasar dan menakutkan. Justru komunikasi bukan lisan perlu diurus dengan lebih berhemah. Seterusnya implikasi terhadap konteks kerja. Kesan daripada gaya komunikasi ini dapat dilihat dalam tugasan polis, sama ada semasa soal siasat, pemeriksaan dokumen atau operasi penguatkuasaan. Komunikasi yang terlalu salah tanpa peluang kepada parti untuk menjelaskan diri boleh menyebabkan maklumat penting tidak dapat disampaikan dengan tepat. Ini bukan sahaja menjejaskan kebersamaan tugas, tapi juga membuka ruang kepada pelanggaran hak asasi manusia. Seterusnya, kesan terhadap keberkesanan tugas polis. Apabila komunikasi gagal berlaku dengan baik, polis mungkin tidak dapat maklumat penuh daripada parti. Ini boleh menjejaskan penyiasatan dan mewujudkan salah paham. Dalam jangka panjang, ia juga memberi kesan kepada image profesionalisme polis dan merosakkan kepercayaan orang ramai terhadap pihak berkuasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Yusendra binti Yusak, nombor matriks 283355. Saya akan menerangkan dari segi cadangan penyelesaian dalam mengurangkan jurang komunikasi dan meningkatkan interaksi. Terdapat 3 cadangan, antaranya adalah latihan kesedaran budaya dalam kalangan anggota polis, yang kedua adalah penempatan jurubahasa dan pegawai perantara budaya, dan yang ketiga adalah penggubalan garis panduan komunikasi antara budaya dalam SOP. Baiklah, seperti yang kita maklum, cabaran komunikasi antara anggota polis dan parti di Kota Kinabalu yang berpunca adalah daripada perbezaan budaya serta struktur kuasa yang tidak seimbang, yang mana memerlukan pendekatan lebih strategik dan juga holistik. Dengan itu, ia mengambil kira dimensi budaya dari segi jarak kuasa dan beberapa langkah yang boleh dirancang seperti yang saya telah maksudkan tadi. Baiklah, di antara cadangan penyelesaian yang akan saya terangkan adalah latihan kesedaran budaya dalam kalangan anggota polis, yang mana PDRM disarankan untuk melaksanakan latihan berterusan berkaitan kesedaran budaya dalam kalangan anggotanya, khususnya yang bertugas di kawasan berisiko seperti di Sabah. Tujuan latihan ini adalah untuk meningkatkan kefahaman anggota terhadap kepelbagaian budaya, bahasa dan nilai yang dibawa oleh komuniti
parti pendatang asing tanpa izin, di samping menekankan pentingnya komunikasi yang lebih terbuka, empati dan juga manusiawi. Seterusnya, cadangan penyelesaian yang seterusnya adalah penempatan jurubahasa dan pegawai perantara budaya, di mana peranan jurubahasa ini sangat penting dalam mengatasi kekalangan bahasa, terutamanya semasa di soal siasat dan pemeriksaan dokumen, di mana PDRN bolehlah mempertimbangkan untuk melantik atau bekerjasama dengan pegawai sokongan yang fasih dalam bahasa yang digunakan oleh parti seperti Tausug, Suluk ataupun Tagalog. Okey, seterusnya adalah penggubalan garis panduan komunikasi antara budaya dan juga SOP. SOP yang sedia ada sebenarnya boleh dikaji semula dengan memasukkan elemen komunikasi antara budaya sebagai sebahagian daripada tata cara operasi rasmi. Garis panduan ini bukan saja membantu anggota menjalankan tugas dengan lebih profesional, malah ia juga dapat melindungi hak asasi individu yang terlibat dalam siasatan ataupun penahanan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saya Yasmin Dawani, nombor metrik 283353 akan meneruskan pembentangan kumpulan saya seterusnya, iaitu cadangan penyelesaian dalam mengurangkan komunikasi dan meningkatkan interaksi. Yang seterusnya adalah kerjasama strategik dengan komuniti dan juga NGO. Pihak polis boleh menjalinkan kerjasama strategik dengan NGO tempatan yang berpengalaman bekerja dengan komuniti parti. NGO mempunyai akses lebih mudah dan mampu menyampaikan maklumat secara berkesan kepada kumpulan ini. Kerjasama ini dapat membantu dan membina kepercayaan serta menjadi jambatan komunikasi antara polis dan parti. Langkah ini dapat mengurangkan jurang komunikasi akibat perbezaan budaya dan hierarki kuasa. Pendekatan inklusif dan berempati ini juga meningkatkan keberkesanan penguatkuasaan serta menunjukkan komitmen terhadap keadilan dan juga hak asasi manusia. Untuk itu dapat disimpulkan menerusi subjek ini, iaitu isu keselamatan dan penguatkuasaan undang-undang di Kota Kinabalu berkait rapat dengan komunikasi antara budaya, khususnya antara polis dan parti. Dimensi jarak kuasa memainkan peranan penting apabila wujud ketidakseimbangan kuasa yang menjadikan komunikasi bersifat sehala, terbatas dan mudah disalah faham, terutama dengan kekangan bahasa dan ketakutan terhadap autoriti. Cabaran ini bukan hanya isu teknikal tetapi turut dipengaruhi oleh nilai budaya dan struktur sosial. Oleh itu, penguatkuasaan perlu disertai dengan pendekatan inklusif dan juga berempati. Langkah seperti latihan kesedaran budaya, penggunaan jurubahasa, SOP yang peka budaya serta kerjasama dengan komuniti dan NGO boleh membantu meningkatkan keberkesanan tugas polis serta memastikan komunikasi yang lebih adil dan juga beretika sejajar dengan aspirasi negara yang menghormati hak asasi manusia. Untuk itu, sekian sahaja pembentangan kumpulan kami. Terima kasih.